Nama Encik, saya dari UOW Malaysia KDU Penang University College. Ingin bertanya beberapa soalan mengenai projek tinjauan terdapat kefahaman masyarakat tentang peranan agama dengan kes buli dalam kalangan para remaja di Malaysia. Bolehkah Encik perkenalkan diri dulu? Nama saya Lai Hon Hao. Saya berbangsa Malaysia. Saya berumur 26 tahun. Saya berbangsa Cina dan saya beragama Buddha. Saya seorang pelajar Mechatronic Engineering daripada UOW Malaysia KTU Penang. Pada pendapat anda, apakah kepenting ajaran agama kamu dalam kalangan para remaja? Pada pendapat saya, kepentingan ajaran agama Buddha dalam kalangan remaja seperti belas kasih yang universal, tidak boleh membeza dengan beringkat, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh berbohong. Bagaimana ajaran agama kamu membentuk potensi remaja yang berjiwa bersih? Bagi saya, ibu bapa boleh membawa anak mereka ke kuil yang ada membaca kitab-kitab Buddha pada setiap minggu. Daripada membaca kitab Buddha, remaja boleh belajar agama Buddha yang baik. Ibu bapa juga boleh memupuk anak remaja mereka menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agama Buddha. Pada pendapat anda, apakah punca terdapat kes buli yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Pada pendapat saya, kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka kerana ibu bapa orang yang terdekat kepada remaja apabila remaja tidak dapat mendidik yang betul daripada ibu bapa mereka, maka mereka akan melakukan kes seperti perbulian. Selain itu, pengaruh televisyen dan media masa juga salah satu punca. Kerana filem-filem dipapankan dalam televisyen kadang-kala ada berlaku kes buli. Ada sedikit remaja menganggap cara ini terhadap remaja yang lain akan memberi keseronokan kepada mereka, maka mereka akan meniru kes buli dan juga kelonggaran disiplin di sekolah maupun di rumah. Bolehkah anda terangkan kesan-kesan pembulian kepada agama? Kesan-kesan kepada agama adalah agama tersebut tidak dipercayai oleh orang lain dan kaum itu akan hilang dalam masa hadapan. Kerana tindak laku seseorang itu adalah satu simbol bagi agama mereka. Akibat mereka melakukan perkara yang tidak berfaedah dan jahat, maka agama itu akan merosot. Juga inilah kita dapat lihat dalam sejarah pada masa zaman-zaman dahulu. Bolehkah anda terangkan peranan agama ajaran kamu dalam menangani masalah buli dalam kalangan para remaja? Pada pandangan saya, dalam agama Buddha adalah ajaran kita ada kerana dalam agama Buddha ada mengajar kita semua orang dunia ini adalah sama rata. Tidak mengira peringkat seseorang itu dan kulit warna seseorang itu. Remaja itu akan menghormati orang lain seperti pelajar lain. Remaja harus menghormati remaja lain dengan tidak melakukan aktiviti seperti buli lah. Bagaimanakah agama ajaran kamu diajar memupuk
pembinaan jiwa yang terpuji dalam seorang remaja yang mudah terpengaruh oleh budaya negatif barat, sebagai contohnya kebudayaan seks bebas. Bagi saya, ajaran agama Buddha ada mengajar kita tidak harus melakukan kesalahan seksual. Kerana ajaran inilah kita orang beragama Buddha tidak boleh melakukan kebudayaan seks bebas yang diamalkan oleh masyarakat barat. Budaya seks bebas tidak baik kerana akan menghasilkan masalah yang lain seperti pembuangan bayi dan yang lain-lain lah. Okey, thank you. Okey. Selamat petang Encik. Saya dari UOW Malaysia KTU Penang University College. Ingin bertanya beberapa soalan mengenai projek tinjauan terhadap kefahaman masyarakat tentang peranan agama dengan kes budi dalam kalangan para remaja di Malaysia. Bolehkah Encik memperkenalkan diri dahulu? Nama saya Dwadi. Saya berasal dari Pulau Pinang, Malaysia. Saya berumur 22 tahun. Saya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Saya warga negara Malaysia. Okey, sekarang Encik, saya ada beberapa soalan tentang ajaran agama dan peranannya. Okay, pada pendapat anda, apakah kepentingan ajaran agama anda dalam kalangan para remaja? Pada pendapat saya, ajaran agama dalam remaja adalah penting kerana ajaran agama boleh memberi ajaran terbaik untuk menjadi orang yang lebih baik. Selain itu, agama boleh menjadi platform terbaik untuk kalangan remaja untuk mewujudkan kerjasama erat dalam kalangan masyarakat. Bagaimanakah ajaran agama kamu membentuk potensi remaja yang berjiwa bersih? Contohnya agama Islam. Orang yang percaya kepada agama mereka patut sembahyang di masjid setiap Jumaat. Oleh kerana itu, mereka akan diajar dengan ajaran baik setiap minggu. Jadi, lama-lama kemudian, ajaran agama dapat menukar watak seseorang itu. Okay. Lepas tu adalah tentang isu kemasyarakatan semasa. Pada pendapat anda, apakah punca terdapat kes buli yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Terhadap kes buli, punca ini tidak dapat diputuskan dari masyarakat sekarang. Contohnya, pengaruh aksi, keganasan televisyen dan ajaran buruk dari sosial media teknologi sekarang telah menyebabkan perubahan sosial. Bolehkah anda terangkan kesan-kesan? Boleh? Terhadap kesan kes buli kepada agama masing-masing yang merupakan tindakan yang malu kepada setiap agama. Hal ini boleh menyebabkan masyarakat menghina ajaran agama seseorang, tidak kira pembuli atau yang dibuli. Bolehkah anda terangkan peranan agama ajaran kamu dalam menangani masalah buli dalam kalangan para remaja? Pada pendapat saya, salah satu cara untuk menangani masalah kes buli ini ialah ibu bapa mesti mengawasilah sebarang tindakan daripada anak-anak mereka. Ibu bapa hendak mengajar anak mereka sejak kecil lagi untuk mengelakkan anak mereka daripada belajar buruk. Dan bagaimanakah agama ajaran kamu diajar memupuk pembinaan jiwa yang terpuji dalam seseorang remaja yang mudah terpengaruh oleh budaya negatif barat, sebagai contohnya kebudayaan seks bebas? Berdasarkan soalan anda, dari perspektif agama Islam, kebudayaan seks bebas adalah haram. Agama Islam juga dilarang wanita untuk tunjukkan kulit mereka. Pakaian mereka juga dilarang akad isbal. Agama Islam juga dilarang wanita untuk tunjukkan kulit mereka. Pakaian mereka juga dikehakkan. Mereka hendaklah pakai tudung, manakala lelaki hendak pakai songkok. Mereka tidak boleh makan daging babi. Tidak boleh sentuh anjing dan sebagainya. Itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih. Hi sir, I'm a student from UOW Malaysia, KTU Penang University College, and we'd like to ask you some questions about on a project on the understanding of
Christian community on the role of religion and bullying among adolescents in Malaysia. My name is Mabel, and I'm from Penang. This year I'm 21 years old, and I'm Chinese, and I follow the teachings of Buddha. So what is your name, sir? My name is Simon. Can you tell us a bit about yourself? I am from Penang, Malaysia. My age is 22 this year. I'm a Chinese and I'm a Christian. Are you working right now, or No, I'm just a student studying at UOW, University College. Yeah. okay? So, in your opinion, what is like the significance of Christian teachings among teenagers? Oh, okay. So the role of religion in Christianity is to make sure that every teenager obey God, obey their parents, obey the authorities, like don't go against their authorities, like don't go against policemen, and develop a devotional life and don't worry about their future. Because Christian believe that the future is in God's hands. So I see. So, then how do you think the teachings of Christian will shape the potential of clean-minded teenagers? okay lah. For Christian to have a clean soul, make sure you grow and get closer to God. For example, first thing in the morning to meet with God before anyone else. It's one way of prioritizing Him above anything and anyone. Then it's also a way making sure that you are at your best emotionally by the time you start interacting with your family. So if you are Christian, maybe you will read the Bible every day, sing songs to worship Him, yeah, all this. I see. So, okay, so can you tell me what do you think is the cause of bullying among Malaysian people? So I think right, what makes students to bully others might be because of stress. Like some students stress, then in order for them to release stress, they will use bullying or violence or alcohol abuse for temporarily relieve their stress. Yeah, but will worsen them during long term. And some people will bully because they were bullied in the past. Like when they are kids, other people bully them. Then when they grow up, in order for them to like gain their control, then they will bully others. So then it's a cycle. Like everyone keep bullying each other. So, can you explain the effects of bullying on a person? Like for example, let's say Steven get bullied, then he might feel social isolation, like he will think that people look down on him, then he will isolate himself from the society, which is bad, and feeling ashamed, and even have low self-esteem. Maybe have symptom of anxiety also. Yeah, and all that will make him perform poor in his school academic, and in his societies, and also might cause depression. Yeah. Okay, so do you think like the role of like following the teachings of Christianity, does it help in addressing bullying among teenagers? Play like an important role in like trying to eradicate the cases of bullying in Malaysia? If you are a Christian, I don't think you're supposed to bully people, because let's say you have a like good relationship with God, then if you obey your God, right, then you won't go around hurting people, like bullying people. I see. So if I were to follow like the teachings of Jesus Christ, would I be still be easily? I mean, like there are actually a lot of like Christian teenagers, but why are they still easily influenced by like Western negative culture?
This is maybe because they are Christian. They say they are Christian, but they don't actually have the relationship with God. Oh, means they don't really obey what God says. Like if you have a relationship with God, right? That means you have been praying constantly and reading the Bible often. Oh, and Christian that obey God will also obey what He says. So, like the inside Christianity got 10 commandments, right? And one of them is you shall not commit adultery, which means you cannot simply have sex. I see. Alright, so thank you, Simon, for your opinions on Mm. our project. Selamat petang Encik. Kami dari College KDU ataupun digelarkan sebagai University of Wollongong, Malaysia. Hari ni ada beberapa soalan yang saya ingin Encik tentang projek yang sedang buatlah untuk sekarang. Topiknya adalah tentang peranan agama kes buli. Untuk kes buli, bagaimanakah peran agama boleh Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jared. Saya tahun ini berumur 20 tahun. Saya merupakan salah seorang warga negara Malaysia. Saya berbangsa Cina. Saya beragama Buddhis. Pekerjaan saya sekarang masih sebagai seorang pelajar dan saya pelajar kat University of Wollongong, UOW KDU Penang University College. Okay. Dan Tania ya, Encik kata Encik adalah seorang beragama Buddha kan? Seorang Buddhis. Ya. Ya, okey. Anda nak tanya, apakah kepentingan agama dalam kalangan para remaja? Dalam perspektif orang Buddhis, itu kepentingan ajaran agama Buddha dalam kalangan para remaja iaitu membentuk sifat diri sendiri seseorang remaja, iaitu akan menjadikan mereka bermulia, lebih berbudi bahasa kepada orang yang lebih tua, dan mereka juga akan beramah terhadap semua makhluk yang sedang bernyawa, dan mereka juga akan dilengkapi dengan nilai-nilai murni. Okey. Dan bagaimanakah ajaran agama Buddhis yang entahkan membentuk potensi remaja yang berjiwa bersih? Okey, dalam Buddhis kita ada satu yang dikenali sebagai putus sampa, iaitu 10 prinsip-prinsip yang berbeza yang akan memaju seorang kepada arah yang betul dan cerah. So yang dalam prinsip 10 prinsip itu yang merangkumi seperti menghormati ibu bapa, jangan malas bekerja dan berbuat barang seperti mengemas, dan tidak membunuh nyawa-nyawa haiwan seperti kucing yang di longkang itu jangan tendang atau yang lontar kucing itu. So prinsip-prinsip berikut akan menyebabkan seseorang itu menuju ke arah kebaikan dan tidak menuju ke arah yang salah. Okay. Alright. Terus sekarang tentang isu kemasyarakatan semasa ya. Pendapat anda, apakah punca terdapat kes buli yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Okey, pada pendapat saya punca terdapat kes buli dalam kalangan masyarakat di Malaysia iaitu kerana ada sesetengah pelajar yang ingin menunjukkan kekuatannya kepada sesetengah para pelajar supaya dia mendapati penghormatan dan attraction perhatian pelajar lain.
Okay. Lepas tu, bolehkah anda terangkan tentang kesan-kesan pembulian kepada agama? Kesan-kesan pembulian kepada agama. Ya. So, pada pendapat saya, kesan-kesan pembulian kepada agama iaitu agama itu akan menghilangkan marwah agama itu sebagai satu agama yang suci dan tidak berbuat salah. Selain itu, agama itu juga akan menggunakan hukuman-hukuman kepada seseorang itu kerana yang itu tidak berteraskan dengan ajaran-ajaran agama itu. Okay. Ya, bolehkah anda terangkan peranan agama ajaran Buddha dalam mengenai masalah buli dalam kalangan para remaja? Okay. Pada pendapat saya, peranan agama Buddhis dalam menangani masalah buli dalam kalangan para remaja iaitu ajaran Buddhis itu menggerakkan mereka untuk berkelakon dalam satu bandwidth atau satu kotak atau bagaimana saya terangkan. Itu salah satu penyaluran yang ketat agar mereka tidak membuat barang-barang yang bersalah dan itu tidak berbudi bahasa dan membahayakan orang lain dan diri sendiri. Dan tindakan itu dijangka dapat menangani masalah buli dalam kalangan para remaja. Yang itu saya dapat jelaskan. Okay, saya faham, tak apa boleh. Yang akhir sekali, bagaimanakah ajaran agama Buddha diajar memupukkan pembinaan jiwa yang terpuji dalam seseorang remaja yang mudah terpengaruh oleh budaya negatif barat? Yang selalu kita tengok dalam filem kan, budaya barat yang selalu orang kata dibuli orang semua. So, macam mana? Okay, seperti yang saya katakan, salah satu ajaran Buddhis ialah itu 10 prinsip yang memacukan seseorang itu menuju kebaikan. Yang dengan itu mereka akan sentiasa ingat dalam diri sendiri bahawa saya perlu mengikuti 10 prinsip yang betul itu untuk menjadikan saya seseorang remaja yang baik dan supaya ada masa hadapan dan pergolakan baik. So, yang itu saya sendiri rasa dengan prinsip itu dapat memupuk pelajar supaya tidak terpengaruh oleh budaya negatif barat. Okey, sampai sini sahajalah untuk sesi temu bual kita. Terima kasih untuk meluangkan masa dengan saya lah, dengan tim saya juga. Ya, terima kasih terima juga. kasih lah. Okay. Right, thank you. Thank you. That was so awkward. Let's Oh my cut god. the video. Yeah, that was okay lah. I just whacked it.